diperuntukkan ialah 15 minit untuk sesi perkongsian dan pembentangan dan 5 minit untuk sesi soal jawab. Lauk pauk sudah terhidang, rasanya elok mula membentang. Untuk pembentangan yang pertama, dijemput Encik Muhammad Husni bin Abdul Muttalib daripada Sekolah Kebangsaan Mat Kilau. Ustaz Muhammad Husni bin Abdul Muttalib berasal daripada Pekan Pahang, berpendidikan rendah di SK Seri Biram, menengah di Sekolah Menengah Agama Al-Atas Pekan. Memperolehi diploma dalam Bahasa Arab dan Tamadun Islam daripada Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, KIPSAS, pada tahun 2003. Seterusnya, ijazah sarjana muda dalam bidang usuluddin, perbandingan agama daripada Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Seterusnya, memperolehi kelulusan ikhtisas, iaitu Diploma Pendidikan secara KPLI daripada PG Tengku Afwan Abzan Kuala Lipis pada tahun 2008. Seterusnya, Ustaz melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi di UMP pada tahun 2021, iaitu pada tahun ini. Dan dari segi pengalaman mengajar pula, Ustaz telah ditempatkan di SK Tanjung Aru, Menumbuk, Sabah pada tahun 2009 sehingga 2011. Seterusnya bertukar ke SK Cini Timur 1, Pekan Pahang pada tahun 2011 sehingga 2016. Dan kini Ustaz berada di SK Mat Kilau Kuantan daripada tahun 2016. Gelanggang pembentangan dibuka kepada Ustaz Muhammad Husni bin Abdullah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator TS Kamarul Zaid bin Abdul Karim yang berusaha, Tuan Haji Miftah bin Haji Surif, Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan, Encik Muhammad Suhaidi bin Muhammad Nordin, serta barisan timbalan PPD Kuantan, barisan rakan pembentang perkongsian amalan terbaik PDPR sesi yang pertama ini, kemudian barisan SI Partner Plus, barisan SIC Plus, penolong-penolong pegawai PPD Kuantan, barisan pengetua sekolah-sekolah menengah daerah Kuantan, barisan guru-guru besar sekolah daerah Kuantan, guru-guru dan para pelayar media sosial yang mengikuti perkongsian ilmu pada petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang untuk saya berkongsi, nak dikatakan amalan terbaik, saya pun kurang pasti, kepada rakan-rakan guru yang berada khususnya di daerah Kuantan ni lah. InsyaAllah saya akan cuba membentangkan dalam ruangan masa yang ada ini 15 minit. Jadi saya kira slide telah pun dibentangkan. Okey, jadi mungkin telah pun tersedia. Baik, antara isu ataupun permasalahan yang ingin saya utarakan pada sesi perkongsian pada hari ini, pada petang ini ialah yang pertamanya, sukar untuk melaksanakan sesi tasmik bersemuka sama ada semasa PDPR. Okay, memandangkan saya mengajar pendidikan Islam dan saya mengajar juga tasmik, sesi tasmik. Jadi salah satu kekangan yang dihadapi adalah sukar untuk melaksanakan sesi tasmik secara bersemuka seperti mana yang kita biasa buat di sekolah lah. Kemudian yang keduanya, sukar untuk merekod data secara sistematik dan efisien, yang mana kekangan yang dihadapi oleh kebanyakan guru pendidikan Islam apabila menggunakan buku rekod. Jadi kadang-kadang buku tidak berada bersama. Buku terlalu banyak
tinggal di sekolah. Jadi bagaimana para guru ni nak merujuk data-data bacaan murid ketika PDPR? Adakah nak bawa buku yang berbondong tu, berbondong tepat ke istilah tu, buku yang banyak-banyak tu nak bawa balik ke rumah, jadi ada berlaku kesukaran lah di situ. Kemudian yang ketiga, guru yang mengajar banyak kelas tidak dapat tasmik murid secara serentak. Kalau kita tengok jadual PDPR ni, dia tidak dapat kita laksanakan seperti mana jadual bersemuka di sekolah. Jadi ada kekangan di situ. Jadi kalau guru itu mengajar banyak kelas tasmik, bagaimana? Permasalahan yang timbul adalah jadi guru itu tidak dapat nak mendengar bacaan murid-murid dalam masa yang sama. Serentak. Contohnya kalau dia mengajar tahun 5, dia mengajar tahun 4, dia mengajar tahun 3. Jadi kekangan masa yang ada tu tidak dapat membuat penilaian terhadap bacaan tasmik murid. Kemudian yang keempat, dari segi masa, penggunaan gadget dan juga internet murid terhad. Itu antara isu dan permasalahan yang timbul lah. Okey, jadi saya melihat perbandingan data tasmik semasa PKP 2.0 iaitu pada awal Februari 2021, yang mana ini dapatan di sekolah kami sendiri. Di sekolah kami pada Februari, kalau tuan-tuan dan perempuan mengikuti program daerah iaitu program CAK, Celik Al-Quran, dan juga di peringkat negeri dinamakan program Riyadul Quran, yang mana program ini adalah untuk mengurangkan murid-murid yang buta Al-Quran ataupun kita nak melahirkan murid-murid yang celik Al-Quran. Jadi kalau dilihat kepada program ini, murid-murid yang berada di tahap Iqra' 1 hingga 3 itu dikategorikan sebagai murid yang buta Al-Quran. Jadi kalau lihat data Februari ini, masih ramai murid-murid di SK Mat Kilau iaitu pada jumlah 268 orang murid yang masih berada di Iqra' 1 hingga 3. Yang mewakili 30%, kalau tengok di catapai sebelah kanan tu, 30%, jumlah yang agak besar lah murid-murid yang masih buta Al-Quran. Dan kalau Iqra' 4 hingga 6 itu dikategorikan pertengahan, manakala Al-Quran dan juga khatam itu adalah pencapaian terbaik lah yang dikategorikan sebagai celik Al-Quran. Okay, yang mana peratus bagi Al-Quran pada bulan Februari adalah 41%. Okay, next. Okey, ini adalah data tasbih. Ini adalah paparan yang saya bangunkan satu sistem yang dinamakan e-tasmik, tapi sebenarnya saya dah tukar sikit nama dia, e-data tasmik. Jadi e-data tasmik ini menggunakan kaedah digital lah. Digital, kita tidak lagi menggunakan buku. Kita menggunakan digital sepenuhnya. Guru hanya merekod data tasmik murid ni menggunakan handphone, masuk ke kelas, bawa handphone saja, tak perlu bawa buku yang banyak-banyak tu. Dan dia boleh rekod di mana-mana saja dan bila-bila masa saja. Kadang-kadang waktu relief kelas, kalau saya dipertanggungjawabkan relief kelas, saya akan tasmik murid-murid yang belum menguasai tadi, dan saya ada rekod tu tersimpan hanya di dalam telefon saja. Ini adalah sumber dia. Sumber daripada e-tasmik, daripada Anissa data yang saya tunjukkan tadi. Okey, ini secara ringkas. Nanti saya tunjukkan lebih detail lagi. Baik, objektif adalah untuk melaksanakan tasmik secara berkesan. Kemudian yang kedua, untuk mengurangkan jumlah murid yang berada di Iqra' 1 hingga 3. Yang mana kita lihat tadi jumlahnya masih seramai 268 orang, mewakili 30%. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pencapaian murid membaca Al-Quran kepada melebihi 50% lah. Kalau kita tengok tadi sekitar 41% pada Februari, dan target kita adalah murid membaca Al-Quran ini melebihi 50%, terutamanya murid tahun 6 yang akan masuk ke sekolah menengah. Kemudian yang keempat, merekod data tasmik dengan lebih efisien walau tidak berada di sekolah. Ini yang kita katakan rekod digital e-tasmik tadilah.
Maknanya walaupun kita tidak berada di sekolah tapi kita boleh merekod bacaan murid itu, data-data bacaan murid itu secara efisien, dan kita boleh membuat pelaporan apabila diminta oleh pentadbir, apabila diminta oleh PPD, apabila diminta oleh GPN, serta merta. Kita boleh berikan laporan tu, analisa laporan tu secara serta merta apabila diminta. Kemudian yang kelima, mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa penjaga untuk mendengar ataupun tasmik bacaan anak masing-masing. Yang mana kita tahu apabila PDPR itu memang wujud kekangan guru untuk mengajar 100%. Jadi di sini kita terpaksa meminta bantuan ataupun kerjasama daripada ibu bapa untuk mendengar bacaan Al-Quran anak-anak masing-masing, kemudian direkodkan dan dihantar kepada kami untuk direkodkan dan dianalisa. Supaya setiap bulan kami dapat hantarkan laporan itu kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Baik, tempoh pelaksanaannya sepanjang MCO 3.0, PKP 3.0 iaitu 14 Jun sehingga 25 Julai. Ini semasa slide ini dihasilkan lah. Okay, seterusnya. Baik, antara pelan tindakan PDPR tasmik yang berkesan ini, yang pertamanya perancangan lah. Jadi kami dalam perancangan itu kami membuat analisis terhadap pencapaian murid berdasarkan analisis daripada e-tasmik itu tadi. Kemudian kami dapat mengenal pasti murid-murid yang masih berada di tahap Iqra' 1 hingga 3. Kemudian kita kena pasti masalah murid dan juga guru, apa kekangan yang ada. Kemudian kita melakukan intervensi dengan membentuk jawatan kuasa, kemudian penetapan program dan juga jadual lah perancangan untuk melaksanakan program intervensi tersebut. Kemudian dari segi pelaksanaannya kita melakukan diskusi bersama dengan guru-guru dan juga para pentadbir. Kesemua pentadbir bersama-sama dengan kita berbincang, cari solusi, kita bentangkan data, kita ceritakan, kita tunjukkan murid-murid mana yang belum melepasi, yang masih berada di tahap Iqra' 1 hingga 3. Kemudian pelaksanaannya adalah secara Google Meet, secara WhatsApp, video call dan juga Google Form. Jadi tiga benda ni kami integrasikan untuk pelaksanaan program tasmik ataupun lebih khusus lagi kita namakan program Celik Al-Quran ni di waktu PDPR. Okey, kami sangat bertuah kerana kami ada murid-murid daripada rumah kebajikan yang berdekatan dengan kami. Kami panggil rumah home lah, murid-murid rumah home. Dan hasil daripada bantuan guru GPKM kami, Ustaz Rizam, beliau telah berhubung dengan pihak penjaga rumah home tersebut untuk menyertai kami punya program intervensi ni. Dan alhamdulillah kami dapat mengadakan program Celik Al-Quran itu untuk murid-murid rumah home ni sebanyak 2 kali seminggu. Dan alhamdulillah ada murid home ni yang melepasi Iqra' 4 dan ke atas. Alhamdulillah lah. Kalau kita tahu, kalau tuan-tuan maklum, memang murid home ni antara penyumbang lah kepada data-data Celik Al-Quran ni. Jadi kami atas inisiatif jugalah untuk melaksanakan program tersebut dengan kerjasama daripada rumah home tersebut. Baik, kemudian laporan semasa kami menggunakan Google Site yang kami bina sendiri untuk segala bentuk laporan, bergambar, video ataupun rekod-rekod kita sediakan satu tapak menggunakan Google Site. Jadi kita masukkan semua bahan-bahan tersebut di dalam Google Site tersebutlah. Dan Google Site tu kita sesiapa saja yang dapatkan link tu boleh tengoklah, boleh buka. Sekiranya ada pemantau nak melihat, nak tengok perjalanan program tu, jadi kita akan bagi saja laporan tu dalam bentuk Google Site tersebut. Baik, untuk seterusnya saya makan laporan dari e-tasmik
dari masa ke semasa kita akan rekodkan laporan pencapaian murid tu dalam e-tasmik tadi. Kemudian laporan daripada program CAK serta maklum balas guru dan juga ibu bapa penjaga. Ini maknanya sepanjang program kami tu kita sentiasa mendapatkan maklum balas daripada guru dan juga ibu bapa penjaga lah tentang pelaksanaan program tersebut. Kemudian tindakan susulan program CAK secara Google Meet dan juga WhatsApp, rekod bacaan melalui template Google Sheet. Kami menggunakan template Google Sheet untuk menghasilkan sistem tu tadilah. Kemudian impak yang kita harapkan adalah murid-murid di SK Mat Kilau celik Al-Quran dan juga bacaan yang berkualiti. Next. Okey, di sini lebih detail lagi tindakan dan penglibatan. Seperti mana saya maklumkan tadi, kita mengadakan diskusi ataupun dialog prestasi perkembangan program Tasmik Celik Al-Quran. Ini memang sentiasa kami adakan. Setahun boleh kata awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun memang kami adakan dialog prestasi lah tentang program Tasmik ni dan juga Celik Al-Quran. Untuk kita kenal pasti murid yang masih berada di tahap bacaan Iqra' 1 hingga 3. Kemudian perbincangan bersama guru pendidikan Islam dan pentadbir sekolah, permuafakatan. Kita adakan permuafakatan taklimat bersama dengan ibu bapa penjaga semasa PDPR, semasa program CAK PDPR ni kita adakan sekali satu taklimat untuk ibu bapa penjaga untuk kita maklumkan, untuk kita bagi tahu apa hasrat tujuan kita mengadakan program tersebut. Kemudian pembentukan jadualkasa dan juga jadual program kita rancang dan kita cuba laksanakanlah sebaiknya insya-Allah. Kemudian dari segi pelaksanaan, guru-guru menghubungi murid dengan cara yang disepakati mengikut kesesuaian guru, murid dan juga ibu bapa penjaga. Sama ada secara Google Meet, WhatsApp ataupun telefon biasalah. Ini cara kaedah-kaedah yang kami gunakan. Yang mana dalam secara on papernya kita ada jadual, tetapi kadang-kadang ibu bapa ni tidak dapat mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi kita kata mengikut kesesuaian ibu bapa. Guru-guru ni mengikut kesesuaian ibu bapa. Kadang-kadang ada yang buat petang, ada yang buat waktu malam, ada yang buat waktu cuti. Jadi mengikut kepada kesesuaian ibu bapa dan juga guru. Sama ada melalui Google Meet, WhatsApp, Telegram pun ada dan juga telefon biasalah, call biasa. Kemudian merekod data bacaan menggunakan template Google Sheet tadi dan juga e-tasmik. Laporan direkodkan serta dikongsi kepada pentadbir dan ibu bapa penjaga. Maknanya melalui link tadi, kita dah ada template Google Site tadi. Jadi apa-apa laporan kita akan masukkan dalam Google Site tersebut dan ibu bapa boleh lihat, pentadbir boleh lihat dia punya update data tersebut melalui Google Site tu. Jadi kita dia lebih mudah lah, maknanya sesiapa saja boleh akses kepada pelaporan program tersebut. Kemudian kami menggunakan gambaran stiker bagi murid yang berjaya membaca sekurang-kurangnya satu hari satu muka surat. Ini salah satu kaedah nak menarik minat murid tu, kami gunakan ganjaran stiker lah, stiker digital juga. Ni semua digital je. Kami tak ada apa orang kata tak ada menggunakan kertas. Okey, seterusnya ini adalah instrumen perekodan yang kami gunakan. Okey, kita yang saya maklumkan tadi template Google Sheet, e-tasmik dan juga laporan Google Site. Okey, boleh tengok dulu tak yang template Google Sheet? Dia akan masuk kepada tab yang lain, kena buka tab. Ataupun kalau boleh saya yang present, boleh tak? Okey, tu ada. Okay, boleh nampak. Okay, kita tengok yang CAMCAK fasa 2 dulu. Yang CAMCAK fasa 2. Okey, ini yang kami kami buat pelaporan Google Site tu lah.
Jadi dalam ni ada pengenalan dia, ada jadual, ada senarai nama murid, ada kumpulan-kumpulan, kemudian ada gambar, ada video. Okey, yang sedang ditunjukkan ini adalah pelaporan oleh guru-guru. Jadi kami dah bagi guru-guru ataupun fesi dan juga murid-muridnya. Boleh buka tak satu kumpulan? Tengok kumpulan saya lah, kumpulan 5. Kumpulan 5 boleh? Tengok saya. Okay, so kita menggunakan template ni. Okay. So template dia berbentuk macam ni. Ini adalah yang saya katakan tadi, ganjaran, rekod ganjaran murid. Jadi kami gunakan bintang lah. Ini semua digital je. Ini yang murid-murid saya ni semua murid home ni. Semua murid home. Dan alhamdulillah ada seorang yang dah melepasi dan yang lain-lain tu berpotensi lah. Yang mana Iqra 3 tu dia berpotensi. Jadi kami akan follow up lagi lah selepas ini insyaAllah. Jadi ini adalah salah satu bentuk rekod ganjaran digital yang dimaksudkan lah. Bila murid tu tengok dia dapat bintang banyak, dia pun bersemangat untuk membaca. Satu muka surat dibaca, kami akan bagi 1 bintang. Okey, boleh balik semula kepada slide tadi. Okey, kalau yang ini adalah laporan analisa bulanan daripada e-tasmid lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok, ini adalah paparan interface pada, ini sebenarnya site panitia yang saya bina. Tapi dalam site panitia ni saya dah masukkan, saya dah embedkan e-tasmid tu. Sistem e-tasmid tu dalam site panitia ni. Jadi ini adalah salah satu interface dia. Ada permintaan Ustaz boleh share Google Sheet. Okay, nanti saya share Google Sheet dia. Okay, nanti ya, lepas ni. Okay, ini adalah laporan analisa untuk setiap bulan lah. Jadi maknanya setiap bulan tu kita ada laporan analisa dia, analisis tadi yang, okay, boleh cuba tengok. Maknanya daripada bulan Februari, bulan Mac, bulan sampailah ke bulan yang terkini, bulan Ogos lah, bulan September kita masih sedang berlangsung. Jadi data analisis ni dia mengikut kehendak PPD dan juga JPN. Jadi kalau saya rasa kalau kita tengok data ini, sesiapa saja boleh membacanya dengan kaedah warna yang digunakan, yang mana merah tu maksudnya belum menguasai, kuning itu pertengahan lah, dan hijau tu telah menguasai. Jadi dengan data-data ini, dia boleh dihantar secara digital, sama ada soft copy ataupun kita boleh print. Ada button print di situ kan. So bila-bila masa saja dikehendaki, kita boleh sediakan tanpa masalah. Jadi tak perlu dah guna buku tercari-cari, nak merekod, nak kira seorang-seorang. Tidak, dia dah dijana secara automatik untuk laporan bulanan. Okey, boleh balik semula kepada slide. Ke PowerPoint, ke slide PowerPoint. Okey, terima kasih. Baik, itu tadi yang e-tasmid version 3 lah, e-tasmid version 3. Kemudian kita lihat pada laporan Google Site. Boleh klik di situ, laporan Google Site. Okey, ini dalam laporan ni, maknanya dalam ni dah terhimpun semualah tentang pengenalan program, tentang jadual, tentang senarai nama murid, tentang senarai kumpulan, kemudian kita ada laporan bergambar, laporan video. Okey, boleh tengok. So semuanya telah dimasukkan di dalam Google Site ni. Jadi bila-bila masa saja pihak pentadbir ataupun pemantau yang ingin melihat perjalanan program tu boleh ambil, kita akan bagi link ni saja. So boleh nampaklah ni majlis pelancaran taklimat program CAK. Kemudian kita ada diskusi tadi, kita ada pelaksanaan dia. Okey, ini gambar. Kemudian ada video.
Okey, di bawah sekali tu ada video. Video ni ada juga kami masukkan di YouTube lah. Sekolah kami ada YouTube channel. Okay. Okay, ini antara video-video sedutan video lah yang rakaman diskusi, kemudian taklimat yang kami adakan, kemudian perjalanan program CAK tu lah sendiri. Okey, mungkin boleh kita teruskan pada slide yang seterusnya. Takut makan masa. Saya pun tak pasti berapa minit lagi masa yang ada. Kalau ikutkan dah tamat, minta ya ke? bagi lagi sikit dah sebab kita nak buka pada Q&A juga lepas ni. Okey, boleh. Okey, ini adalah data yang terbaru setakat yang saya hasilkan lah, data ni yang diminta oleh Puan Roaini tadi sebelum ni. Okey, kalau kita tengok tadi, ini adalah Julai. Okey, boleh tengok next slide untuk perbandingan. Okey, ni kita nampak dekat situ Iqra 1 hingga 3 antara Februari dengan Julai. Bermakna pada awalnya Februari murid yang berada Iqra 1 hingga 3 268 orang. Kemudian kita berjaya kurangkan pada Julai, kita berjaya kurangkan menjadi 171 orang saja. Kemudian kita tengok data Al-Quran daripada 373 orang murid kepada 430 orang murid pada bulan Julai. Okay, next. Okay, ini adalah catapan. Kita boleh lihat perbandingan Februari Iqra 30%, 1 hingga 3. Kemudian pada Julai kita berjaya kurangkan menjadi 19%. Kemudian Al-Quran daripada 41% kita berjaya meningkatkan kepada 47%. Okay, next. Okey, ni ada kekangan ataupun masalah dalam pelaksanaannya. Murid tidak dapat dihubungi. Kemudian murid atau ibu bapa penjaga tidak memberikan kerjasama. Ada juga. Kemudian ibu bapa penjaga tidak dapat tasmik anak di rumah disebabkan ada juga kalangan ibu bapa yang mungkin tidak pandai lah ataupun tidak mahir mengaji. Jadi tidak dapat. Itu antara kekangan-kekangan yang dihadapilah semasa pelaksanaan. Okey, next. Okey, ini laporan tadi yang kita dah tengok lah, yang gambar dan juga video. Okay, next. Okey, rumusannya program ini kita harapkan dapat mencapai KPI yang ditetapkan oleh PPD dan juga Sektor Pendidikan Islam JPN. Guru dapat mengetahui dengan lebih mendalam permasalahan murid. Masalah murid buta Al-Quran dapat dikurangkan dan juga murid celik Al-Quran dapat ditingkatkan. Serta murid lebih bersemangat dan bermotivasi apabila diberikan ganjaran. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian yang sempat saya hasilkan untuk slide kali inilah. Okey, jadi saya kembalikan kepada moderator untuk terima kasih banyak Ustaz Usni. Saya rasa ini satu perkongsian yang sangat-sangat mantap. Rasanya macam tak cukup masa kita nak tengok masa yang lebih dalam dan lebih panjang lebar. Saya rasa di PPD Kuantan kita pun rasa sangat berbangga sebab dah makin ramai kita panggil Ustaz ICT ya, Ustaz ICT. Alhamdulillah. Yang maksudnya makin ramai yang ustazah yang cikgu-cikgu lain pun sama yang mula cenderung dan juga mempunyai inisiatif untuk mendalami ilmu ICT lah. Jadi kita sebenarnya dah sedikit overrun, tapi tak apalah, saya bukalah mungkin untuk dua persoalan jika ada, minta kalau ada boleh bertanya terus, kalau tak ada masukkan dalam ruang chat. InsyaAllah nanti kalau di hujung sesi mungkin kita akan bacakan kembali. Okay, saya buka mungkin untuk satu atau dua soalan untuk Ustaz Usni, silakan kepada para pelayar sekalian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Ustaz Usni. Sebenarnya saya kagum dengan cikgu-cikgu tasmik ni, dia tak kira masa pun dia tasmik budak-budak. Okey. Cuma saya nak tanya untuk sekolah Makilau, satu kelas tu ataupun satu ustazah tu dia pegang berapa budak sebenarnya? Satu kelas berapa orang guru yang handle? Kita sekarang ni alhamdulillah satu kelas
rata-rata dalam 30 hingga 40 orang murid. Kemudian satu kelas tu 2 hingga 3 orang guru tasmik. Oh, maksudnya memang boleh lah 2 hingga 3 orang guru tasmik. Okey. Satu kelas 2 hingga 3 orang guru tasmik. Okey. Maksudnya memang dia boleh pegang budak, tak ramai sangat lah maksudnya kalau dah 2-3 orang kan. Alhamdulillah. Okey, macam mana penglibatan budak setakat yang cikgu buat program tu lah dengan ada dia punya stikernya, macam mana penglibatan dia? Alhamdulillah, sambutan daripada murid memang sangat menggalakkan. Dia orang memang seronok lah bila tengok bintang, kemudian dia dapat dengar bacaan kawan-kawan dia macam saya buat Google Meet kan. Dia dapat dengar, tengok kawan-kawan yang lain, kemudian dapat dengar suara kawan-kawan. Cuma ada jugalah sedikit yang kurang memberi kerjasama daripada ibu bapa yang saya maklumkan tadi lah, dari segi tekanan dia kan, isu permasalahan dia. Memang ada jugalah. Tapi kebanyakannya alhamdulillah lah penerimaan sangat baik lah. Jadi kita boleh nampak lah perbezaan data tadi kan. Ya. Okey. Satu lagi yang budak home tu maksudnya cikgu buat, ustaz buat secara Google Meet juga budak home tu? Ya, saya buat secara Google Meet sebab kita minta bantuan daripada penjaga home tu supaya disediakan kemudahan tu lah. Kemudahan laptop. Jadi kita pilih murid-murid yang Iqra 1 hingga 3 tadi. Memang tak ramai lah. Ada dalam berapa orang tadi kumpulan saya, dalam 7-8 orang. Yang masih Iqra 1 hingga 3 tu murid home tu, dia akan duduk di situ depan laptop dan saya akan ajar lah. Yalah, maksudnya kita punya pemulihan tu berfokus lah budak 1 sampai 3 je. Ya betul, 1 sampai 3 je kita fokus yang tu. Okey, terima kasih Ustaz Tahniah. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih pada Puan Anita. Rasanya kalau boleh bersemuka mungkin akan buat rombongan daripada lepas Ili 1 tu nak pergi ke Mat Kilau untuk buat benchmark. Dan saya pasti ramai ni lepas ni akan minta nombor Ustaz untuk DPM tepi lah ya. Ya Allah. Boleh tepi. Jadi terima kasih kepada pembentang kita yang pertama, Ustaz Usni daripada SK Mat Kilau. Jadi saya pantun lagi satu kali. Kemudian Kuala membeli bingka sayang pesanan terlupa sudah. Kini tiba pembentang kedua, dijemput dengan awal bismillah. Pembentang kedua kita ialah Encik Muhammad Fadil bin Omar dari Sekolah Kebangsaan Cengal Lempung. Cikgu Muhammad